Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diizinkan Allah untuk menjalankan kewajipan kita sebagai hamba-hambanya. Dapat kita memulakan kehidupan hari ini dengan hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Supaya sentiasa kita buat benda yang betul, yang diterima Allah Ta'ala akan segala perbuatan kita itu, dikira sebagai ibadah. Karena kita Allah jadikan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hambaku. Jadi apa saja kita buat mesti di atas konsep beribadah kepada Allah Ta'ala. Sama ada bentuk ibadah ataupun bentuk yang lain daripada ibadah. Makan, jadi makan sebagai penyembahan kepada Allah Ta'ala. Minum, jadikan minum itu sebagai kita ikut perintah Allah Ta'ala. Ya. Gunakan segala anggota yang Allah bagi kepada kita itu di jalan yang diredai olehnya. Nah, itu barulah kita benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat itu bagi kita. Tapi kalau kita kufur, tunggulah azab Allah. Amat pedih di akhirat nanti. Allah dah janji ni. La in syakartum, sambung. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku, nescaya aku akan tambah lagi nikmat itu untuk kamu. Tapi sekiranya kamu kufur, salah guna, Allah jadikan nikmat itu untuk perkara lain, tiba-tiba kita buat benda-benda yang lain, kemananya tak syukur tu, kufur lah namanya. Bila kufur, azab aku amat pedih sekali. Tak lalu kita nanggung azab di Allah. Di dunia ni pun Allah azab, dalam kubur Allah azab, bangkit dari kubur Allah azab, bila-bila lagi kalau masuk neraka, lagi azab saja ya, yang ditunggu oleh Allah SWT. Bagi mereka-mereka yang menyalahgunakan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kita mata, kita guna lain mata itu bukan untuk beribadah kepada Allah. Allah jadi telinga, kita dengar benda-benda yang Allah murka. Allah bagi kita lidah, kita gunakan lidah itu untuk membuat perkara-perkara yang Allah tak suka. Ya? Besok tunggulah azab Allah Ta'ala. Ya? Alright, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi kita membicarakan tentang hukum akal. Betul? Kesok berapa? 13 ke 14? 14 ya? Pengertian akal sudah? Belum? Tak dengar pun? Sudah ke belum? Belum? Ini nak baca ni saja. Pengertian akal. Siapa tak ada akal angkat tangan? Semua ada akal. Manusia ada akal. Akal tu berbentuk apa? Kadang-kadang berkotak. Akal lain, otak lain. Otak tu apa? Manusia pun ada otak. Lembu pun ada otak. Gajah lagi besar otaknya. Rimau ada otak. Singa ada otak. Tapi kita ni ada otak yang berakal. Kata apa? Otak kita ni boleh berfikir.
boleh berfikir. Itu beza antara otak dan akal. Kalau otak aja ada, tak ada akal, kita akan buat perkara-perkara yang sesuka hati dia lah. Dia tidak ikut syariat, tidak ikut perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah. Itu otak yang tak boleh berfikir, otak yang tak ada akal. Tapi akal, kita boleh fikir, kita boleh tahu yang mana baik, yang mana jahat, yang mana berguna, yang mana memberi manfaat, yang mana boleh memberi mudarat. Kita boleh tahu yang mana betul, yang mana salah. Dengan menggunakan akal. Itu faedah akal, ya. Oleh kerana kita ni makhluk yang memiliki akal, yang boleh berfikir, maka kita menjadi makhluk yang paling mulia di dalam dunia. Makhluk ni apa? Apa makhluk? Ciptaan Allah. Apa saja selain Allah itu dipanggil makhluk. Jadi kita ni makhluk. Gajah makhluk, manusia makhluk, binatang makhluk, yang kata apa? Lembu makhluk, khabar makhluk, ular makhluk. Lagi apa? Apa saja ciptaan Allah itu makhluk. Matahari itu makhluk. Ataupun kita panggil alam. Alam pun boleh, makhluk pun boleh. Ataupun harus. Benda harus. Boleh ada, boleh tak ada. Itu semua selain daripada Allah Ta'ala. Semua dipanggil makhluk, ya. Kita ni makhluk yang ada otak, boleh berfikir. Artinya ada akal. Kita tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Kita tahu yang mana bermanfaat, yang mana memberi mudarat. Kita tahu yang mana boleh mendatangkan pahala di sisi Allah, yang mana Allah suka dan yang mana Allah benci. Itu akal guna, ya? Sebab itu kita menjadi makhluk yang paling mulia. Yang paling mulia siapa? Manusia lah. Lain manusia dia tak makhluk. Kan saya dah cerita makhluk tadi. Binatang makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, benda-benda tak bergerak pun makhluk, bumi makhluk, apa saja di atas bumi semua makhluk belaka. Langit makhluk, apa saja yang di langit itu semua makhluk belaka. Tapi yang paling mulia ialah manusia. Mana tahu? Allah ada khabar. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Bani Adam. Bani Adam tu apa? Manusia lah. Kita ni semua Bani Adam. Keturunan Nabi Adam lah ni. Tok kita Nabi Adam. Opah kita Hawa. Itu manusia. Walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Bani Adam atau keturunan Adam. Wa hamalnahum fil bar wal bahr, dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Ada kenderaan. Yang ada kenderaan manusia aja. Yang lain jadi kenderaan. Gajah jadi kenderaan. Di mana ada kenderaan? Ada pernah tengok gajah naik motor? Tak pernah tengok? Ular. Bukan dia kenderaan, dia dikenderai. Lagi apa? Jadi diberi mereka kenderaan di daratan dan di lautan. Di lautan pun ada. Sekarang ni di udara pun ada. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Manusia saja rezeki yang paling baik. Nasi aja berapa jenis nasi makan dia manusia? Berapa jenis nasi? Sikit banyak kan, berpuluh-puluh jenis nasi. Ada nasi dagang, ada nasi Arab, ada nasi minyak, ada nasi apa lagi? Nasi hujan panas, ada nasi goreng. Nasi goreng aja ada berapa jenis? Puan-puan? Ya Allah, ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng Cina, ada nasi goreng apa lagi? Pattaya, ada nasi goreng USA pun ada. Sebab lambat datang ni. Pasal dia USA. Kenapa lambat datang? Dah jauh ke USA ni. Padahal USA itu namanya apa? U dah apa? Udang. S apa? Sotong. A dah apa? Ayam. Dia udang, sotong, ayam. Itu makanan manusia.
berbanding dengan makanan makhluk lain? Malaikat apa makanannya? Tak ada makan langsung. Mana ada malaikat makan? Jin apa makannya? Apa makan jin? Tulang aja. Ya. Gajah apa makannya? Gajah apa makannya? Batang pisang. Ada masak ke batang pisang tu? Batang pisang, orang manusia makan batang pisang juga. Tapi ada masak, ada gulai. Gulai kari ni. Gulai kari batang pisang. Oh, sedap. Orang Kedah suka makan yang tu ya. Orang Belah Utara ni. Tapi gajah batang pisang yang mantah-mantah tu makan ya. Rimau apa makannya? Daging mantah. Dan tangkapnya usia tu makannya mantah-mantah usia tu. Kita lalu makan daging mentah. Kalau kita ada daging apa buat? Masak korma lah, masak kari lah, masak tocu lah, macam-macam boleh masak ya. Digoreng lah. Itu dah hebatnya manusia ni. Makanan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Itu sebab untunglah kita ni jadi manusia. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni manusia. Boleh dah Allah jadikan kita nerima? Boleh benar. Boleh dah Allah jadikan kita ni ular? Kalau ular apa makannya? Katak. Ini apa? Segala serangga ya. Itu ular makannya. Tapi kita ni jadi manusia. Mulia pula tu. Boleh jadi raja. Raja tu manusia ke binatang? Manusia. Yang di-Pertuan Agong manusia. Perdana Menteri manusia. Lagi apa? DO manusia. Lagi? Mulia belaka. Semua manusia. Yang masyhur-masyhur manusia. Pemimpin manusia. Cuma manusia tu mesti ada syariat, mesti ada panduan dalam hidup dia. Kalau tak, jadilah manusia tu lebih hebat dan lebih teruk daripada binatang. Kalau tidak ada panduan, itu gunakan akal tu. Belum baca lagi, ini pun nak baca ni. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia berbeza manusia daripada haiwan. Manusia ni berbeza dengan gajah, manusia berbeza dengan rimau, manusia berbeza dengan ular, manusia berbeza dengan burung, manusia berbeza dengan ikan, manusia berbeza dengan binatang-binatang lain lah. Jauh bezanya. Kerana manusia tu ada akal yang boleh berfikir. Yang lain tak boleh fikir. Anjing kira nak makan je, tak kira siapa punya. Ayam, siapa punya ayam, bantai je kalau dia nak makan. Yang lain tu itu juga. Tak boleh fikir. Gajah, dia bukan kira kebun orang kan, bantai je. Tapi manusia, dia pilih. Yang dibenarkan baru dia makan. Kalau tidak, itu manusia. Itu beza yang antara manusia dengan haiwan. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu. Ilmu apa? Nazariyah. Ilmu nazariyah. Dia boleh fikir. Nazariyah tu boleh fikir. Nanti kita baca dan wajib tu ada wajib daruri, wajib nazari. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Ada beza daruri dengan nazari tu. Wajib daruri adalah wajib sesuatu yang kita boleh terima automatik. Tak payah fikir. Itu daruri namanya. Wajib nazari, kena fikir dulu, kena bahas dulu, kena bincang dulu, baru kita boleh terima. Itu nazari ya, wajib nazari. Ini yang nazari itu pun manusia boleh terima. Binatang tak ada, binatang dia ikut insting dia aja. Apa tu insting? Ikut kehendak dia aja. Apa dia hendak dia buat. Dia tak ada fikir-fikir. Akibat dia tak kira. Tapi manusia ada akibat. Barang curi boleh ambil. Ngambil tak boleh.
Kerana hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya salah dari segi undang-undang. Nanti kalau mencuri ya masuk penjara. Ya ke tak? Ha. Bunuh orang boleh, manusia. Binatang boleh bunuh orang? Boleh. Ha. Dia nak bunuh siapa pun boleh dibunuhnya. Ha. Dia tak ada peraturan yang menyekat apa yang dilakukannya. Itu guna beza antara manusia dengan haiwan. Ha. Lima, nak makan dia cari je. Ha. Dibunuhnya. Rusa dibunuhnya. Pelanduk dibunuhnya. Nah, manusia dibunuhnya kalau dia nak makan, dia tak kira. Itu nak apa? Dia tak ada nazari, tak ada boleh fikir. Tapi kita boleh fikir. Lebih lagi kita boleh kenal Allah, siapa yang menjadikan kita tu kita kenal. Lain tak tahu. Dia ikut kehendak semula jadi dia aja. Nazariyah. Pengetahuan yang berkehendakkan fikir. Ada yang pengetahuan yang tak payah berkehendakkan fikir. Contohnya Allah itu ada. Nak fikir kan? Nak fikir kan bahawa Allah itu ada aja. Tak payah fikir. Automatik kita terima. Itu namanya daruri. Daruri itu artinya tak payah fikir. Automatik terima. 1 campur 1. Berapa? Ada kena bilang mana? Nak fikir mana? Automatik kita tahu. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Tak payah fikir. Tapi kalau nazari itu kena fikir betul-betul. Kalau kita tak betul jawabnya. Ustaz, maaf Ustaz. Oleh kerana saya tak tahu bahasa Arab dan dalam masuk dalam Zoom lupa, saya nak cuba mengingatkan semula. Daruri itu kata asalnya dalam bahasa Arab apa Ustaz? Daruri. Darurat ke? Darurat lah. Dia darurat. Boleh terima begitu aja. Kita dah tahu benda yang pelang kabut, benda yang apa, itu darurat. Tapi dia panggil daruri. Daruri itu tak payah fikir, terima begitu aja. Macam matahari. Ada tak matahari? Mana tahu? Walaupun tak nampak, ada tak matahari? Ada cahaya. Itu daruri. Tak payah fikir lagi dah. Macam malam. Gelap. Boleh fikir? Nak fikir kan? Malam ni gelap. Boleh fikir tak? Tak payah fikir dah. Kita terima begitu je. Macam tadi lah 1 campur 1, 2. Ada fikir? Itu namanya daruri. Nazari kena fikir tak? Kena fikir betul-betul. Tengok betul-betul. Telik betul-betul. Itu nazari. Baru kita baru faham. Nanti kita belajar wujud qidam baqar. So ada akan jumpa semua tu ya. Baik. Dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus. Tengok. Dijadikan banyak benda-benda yang halus-halus. Kita tak boleh fikir. Ada je dicipta oleh manusia. Tengok komputer ni. Ini handphone ni. Siapa boleh? Ya? Siapa menciptanya ni? Siapa mencipta handphone ni? Manusia. Sikit halus-halusnya. Saya bercakap ni. Satu dunia dengar ni tau. Syarat dia buka aje. Dia dengar ni. Ini TikTok namanya tau. Boleh dengar satu dunia ni. Amerika boleh dengar. Saya saja Ibrahim Ustaz jumpa lah. Carilah dia punya apa nama kod tu ya. Cari Ibrahim Ista ada 46. Boleh jumpa TikTok ni. Boleh live ni. Saya tengah bercakap ni boleh dengar semua orang kau. Orang Eropah dengar, orang Cina dengar, orang Arab dengar, orang Jepun dengar, orang Korea dengar. Sama ada dia tahu bahasa Melayu atau tidak. Itu faham tak faham lain cerita. Itu menandakan manusia tu boleh memikirkan benda-benda yang halus-halus. Yang kita pun tak tahu macam mana dia boleh terjadi. Suara saya ni macam mana boleh dengar sampai negara-negara luar. Merentasi laut, merentasi lautan dan sebagainya. Boleh dengar juga tu. Boleh nampak gambar tu. Kalau saya ada gambar, ini tak ada gambar ni. Gambar perempuan depan saya ni. Boleh tak saya tukar pada gambar saya? Boleh. Dan sebagainya. Itu dia. Yang halus-halus. Yang pelik-pelik. Yang kita pun heran. Itu manusia. Dengan apa? Dengan apa? Dengan otak yang ada pada manusia tu yang boleh berfikir. Otak aja semua tak boleh. Otak aja tak boleh. Dia mesti otak yang boleh berfikir. Itu tadi saya kata, maka terjadilah
berlaku kenderaan untuk manusia. Tengok kenderaan manusia. Di atas daratan. Wa hamalnahum fil bar wal bahr, dan mereka itu diberi kenderaan di daratan dan juga di lautan. Di daratan banyak ada kenderaan. Saya datang naik motor. Perempuan datang naik motor. Ada yang naik bisikal, ada yang naik motor juga. Lain makhluk mana ada? Jin dia boleh terbang, tak payah ada kenderaan. Lagi apa? Malaikat dia boleh terbang, tak perlu kenderaan. Burung boleh terbang, tak perlu kenderaan. Tapi kita tak boleh terbang, maka kita nak kenderaan. Kita boleh pergi ke Mekah 10 jam boleh sampai. Itu di udara. Sebelum itu kita naik apa? Naik kapal laut. Tunggu angin. Bila angin tiup ke sana, baru kita balik ke sana. Kalau yang angin tiup ke sini, kita balik kemari. Begitulah. Itu sebab orang dulu pergi Mekah berapa lama? 3 bulan, 6 bulan pun ada. Dia tengok arah apa? Ke arah angin. Dia ikut kapal layar. Bukan ada enjin. Apa itu tercipta enjin. Manusia cipta enjin. Enjin wap. Maka tak ada dah bergantung pada angin lagi dah. Tapi lama juga lah. Nak pergi Mekah tu bulan-bulan juga. Baru sampai. Sekarang pagi minum di Kuala Lumpur, petang-petang dah sampai ke Mekah. Saya dulu minta nak pergi naik kapal laut. Tak ada. Tahun itu tak ada dia tak ada dia ngantor orang ke Mekah tu dengan kapal laut. Dia terus naik kapal terbang. Pagi di Kuala Lumpur, belah petang dah nampak, dah jumpa, dah pergi ke Mekah. Dah nampak Kaabah depan tu. Saya cubit paha saya ni. Sakit tu. Betul-betul tu bukan saya mimpi tu. Tu. Saya pergi Mekah tahun buat, setengah perempuan beringah lagi. Tahun 80. Itu hari tahun pertama saya ke Mekah. 10 jam dah sampai. Berhenti sekejap di Dubai. Itu orang balik. Hebatnya. Itu kenderaan manusia. Wa hamalnahum fil bar wal bahr. Masa tu berapa ribu Ustaz? Ya? Masa itu berapa ribu? Masa tu pergi balik, ada pula lepas itu ada duit lebih lagi, bagi 1,000 lebih tinggal saya ya. Tambahnya hanya 4,500. 4,500. Itu zaman itu, tapi 4,500 pun banyak benda beli. Duit masa itu nilainya tinggi. RM1 kita boleh dapat berapa rial, lebih RM1 duit Arab. Murah ya. Itu masa itu ya. Sekarang ni berapa tambahnya? Nak ke Mekah berapa? 25 nanti dah Berapa? 25 katanya dah terbangun kan. Dia naik itu 35,000. Itu dah. Sebelum itu 10,000. 5 tahun sudah 10,000. Kena hari 10,000 tak pergi, tak dapat pergi dah. Duit pula tu murah. Duit kita banyak, dapat benda sikit. Itu dia. Peredaran zaman. Itu dia guna akal tu. Boleh memikirkan benda yang halus-halus. Yang kita pun tak terfikir. Boleh mentadbir segala-gala pekerjaan dan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Kita pun tak dapat memikirnya. Sulit-sulit. Dan daripadanya tempat terbit yang terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Akal tu dari situlah banyak manfaatnya. Banyak kegunaannya. Dan kebahagiaan bagi manusia. Mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Nak bercakap dengan anak di Eropah boleh. Anak saya seorang di Finland tau. Boleh cakap video call. Dia boleh panggil video call. Nampak gambar dia, nampak gambar cucu saya tu di Finland. Tahu mana Finland? Di Eropah Utara tu. Namanya Finland sekarang ni. Masih ada tu lagi. Sana tak ada malam-malam, siang tu Dia tengok musim. Dia ada 4 musim. Kalau musim sejuk, malam je. Siang ada sikit lah, tapi tak lama. Kalau musim panas, siang je. Malam
Tak ada lama. Kejap aja. Puasa pun apa pula kalau musim panas. Ya. Puasanya panjang. Cuaca sejuk yang cakap lah. Itu sebab mereka di rumah pakai heater. Ya. Supaya panas badan mereka. Nak keluar kena pakai jaket yang sejuk-sejuk lah. Jaket yang tebal. Itu ketika ini. Tengah musim luruh ni. Dekat ujung tahun esok. Musim sejuk. Itu lagi teruk. Selalu pergi turun. Agak lah saya tak pernah pergi pun. Tapi cerita yang betul lah ya. Tak boleh. Pergi boleh lah. Tapi udah berjalan betul hagi-hagi bila nak pergi ya. Dah ngego jalannya. Pergi boleh insyaAllah. Sekat tambang tu boleh. Alright, itulah kehebatan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Mengapa? Mengapa ada hebat manusia berbanding dengan makhluk lain? Kerana manusia ada akal yang boleh berfikir. Ya? Itu yang hal-hal yang sulit-sulit. Terbit daripada yang terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Tengok manfaat manusia. Nak berjalan jauh boleh. Nak bercakap dengan orang jauh boleh. Lagi apa? Nak sampai mesej kepada orang yang jauh pun boleh. Apa saja. Ya. Apa yang berlaku pada diri kita ni. Anak-anak kita duduk jauh-jauh tahu tak? Ada tak? Tahu tak macam mana tahu? Boleh hantar telegram. Boleh hantar apa? Mesej. Boleh hantar WhatsApp. Boleh hantar Instagram dan sebagainya. Itu manusia. Ya, lembu ada Instagram. Kobo ada telegram. Nampak tak? Tapi manusia ada semua tu ya. Yang hala-hala, yang pelik. Kita pun tak boleh terfikir adik kita. Itu hebatnya akal manusia ya. Itu guna akal tu. Tetapi kiranya akal itu bersendirian. Akal tu biarkan bebas macam itu. Maka apa berlaku? Maka tidak akan dapat akal yang sejahtera. Akal itu tak selamat. Akal itu akan memikirkan benda-benda yang merosakkan je. Tengok akal Yahudi hari ni. Macam mana? Sekali dibunuhnya satu pelarian tu. Nabila apa namanya? 8,000 kanak-kanak mati. Dibomnya. Zaman ini. Itu akal yang tidak ada ikut syariat. Lantaklah kanak-kanak mati. Dia tak cerita. Tak ada rasa apa pun. Malahan seronok. Padan muka. Agak je lah ya. Itu yang berlaku sekarang ni. Kerana akal yang tidak berpandu kepada syariat. Padahal syariat ada tak? Ada tak syariat kata kamu jangan bunuh manusia? Ada tak? Padahal kalau ikut akal. Ya, kalau ikut akal yang boleh yang sihat. Tak boleh bunuh manusia. Apa guna bunuh dia? Dia dah masuk dalam akal haiwan ke? Akal yang boleh berfikir tapi tidak ada syariat. Tak ada hukum pada dia. Dia tak ada ikut hukum. Kita ada hukum tak? Ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kalau ikut akal tu selamat kita, sejahtera kita. Benda yang haram kita tak buat. Bunuh orang kita tak buat. Tembak orang kita tak buat. Bom orang kita tak buat. Kenapa hukumnya haram? Yang sunat apa? Puasa sunat ada. Bayang sunat. Lagi apa? Sedekah sunat ada. Sembahyang sunat ada. Zikir sunat ada. Yang wajib mesti buat. Ada sembahyang yang wajib. Lagi apa? Yang wajib apa? Menuntut aurat tu wajib. Lagi mengaji, menuntut ilmu tu wajib. Kita kena buat semua tu. Jadi yang wajib kita kena buat semua. Yang haram kita kena tinggalkan semua. Jangan buat. Kerana kita tahu yang haram tu berdosa. Berdosa kalau mati dalam keadaan haram, ke mana perginya? Neraka. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak mungkin. Kerana dengan sunat tu kita dapat banyak. Dapat banyak apa? Darjat. Dapat pangkat. Buat yang sunat tu. Yang makruh kita tinggalkan. Bila tinggalkan dapat pahala. Macam sunat jugalah. Kita tinggalkan yang makruh dapat pahala sunat. Yang harus tepuk dada. Tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Kita ada 5 hukum. Jadi terkawal lah kehidupan kita. Padahal kalau kita ikut akal, yang mereka berbunuh-bunuh tu nak buat apa? Orang tu mati, matilah. Atau orang yang bunuh tu mati ke tak? Orang yang membunuh mati tak?
Bila mati mereka akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Orang Yahudi itu lepas gitu aja kan. Padahal mereka juga akan mati. Ya? Mereka juga akan menerima balasan dari apa yang dilakukan dalam dunia. Mengapa manusia berperang hari ini? Kalau ikut akal, cerdik ke bingung? Bingung. Belum dia menang kejap ni dalam dunia ni, dia menang lah. Macam sekarang ni, Yahudi menang lah. Padahal Yahudi itu tak ada berita tak sampai kepada kita. Sebenarnya mereka juga mengalami kekalahan hari ini. Banyak tempat gudang senjata yang meletup ada diletupkan oleh Hamas. Ada yang dah televis sekarang ni sedang diserang oleh puak Hamas ni tau. Dah masuk mereka di negara Israel tu. Sedang membunuh orang Yahudi tu. Tapi katakanlah kita ambil berita datang dari barat ya. Yang kena tu mangsa tu orang Palestin aja. Mati orang Palestin tu. Yang bunuh tu hidup ke selama-lamanya. Dia akan mati juga ya. Dia nanti akan nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, akan menerima balasan dari apa yang dilakukannya dalam dunia ni. Itu sebab Allah khabar kepada manusia, Allah warning manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah surah Al-Baqarah ya. Kaifa takfuruna billah, mengapa kamu ni boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Mengapa kamu boleh buat laku benda yang Allah murka? Mengapa kamu boleh buat Allah yang Allah marah? Sedangkan kamu sebelum ini apa tak ada? Kita apa yang ada? Bangkit-bangkit dari perut mak kita apa ada? Lahir nanti kita ada apa? Apa tak ada? Baju tak ada, pakaian apa tak ada? Entok ada? Motor ada? Apa yang ada? Apa tak ada? Kamu mati, kita macam orang mati tak ada apa ya? Fa'ahyakum, dan aku hidupkan kamu, kata Allah. Fa'ahyakum, dan aku hidupkan kamu. Hidup tu macam-macam prosesnya. Mulanya jadi bayi, lepas tu jadi kanak-kanak, lepas tu jadi apa? Remaja, lepas tu jadi orang dewasa, lepas tu jadi orang tua, lepas tu dah balik jadi kanak-kanak. Itu fasa dalam kehidupan. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Bila dah mati, kita nerima balasan dari apa saja yang kita buat dalam dunia ni. Kita bunuh orang, esok akan dibalas, dihukum dengan perkara yang kita lakukan dalam dunia dulu. Macam Yahudi tu, dia bunuh banyak orang Islam. Esok dia lepas gitu aja kan? Dah, dia akan kena juga. Jadi kalau dia boleh fikir, dia takkan bunuh manusia. Kita ni yang tak berfikir dia sanggup membunuh orang ni. Dia yang boleh nikam orang, boleh nembak orang, boleh bom orang dan sebagainya. Macam Altan Tuya tu. Dia bom mereka. Hancur. Padahal orang yang ngebom itu lepas ke tak? Orang yang ngebom Altan Tuya tu lepas ke tak? Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kamu semula. Sudah dimatikan. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian akan dihidupkan kamu tu balik. Kenapa nak hidup balik? Untuk menerima balasan dari apa yang kamu lakukan dalam dunia ini. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan berjumpa dengan kepadanya, summa ilaihi, kepadanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan. Semua besok kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mana lari? Sebab itu kena ada syariat. Bunuh dibalas dengan bunuh. Israel bunuh orang Palestin dan Palestin akan membunuh orang Israel kan. Ketika itu Allah akan mempersoalkan yang mana betul. Palestin betul ke Israel betul. Jadi apa terangnya? Dia tak ada bunuh. Siapa tak ada bunuh? Di akhirat mana ada mati? Tak, cerita di dunia ni. Ya? Kesannya tu. Dia apa alasannya? Sebab kamu bunuh aku bunuh kamu. Tak ada. Untuk nak menegakkan balik. Berbunuh-bunuh tu memang tak boleh. Patutnya berbaik-baik. Dua-dua salah. Yang membunuh pun masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Ya? Itu berbunuh-bunuh tu. Kalau bergaduh. Palestin membunuh dengan Nabi khabar tau. Ya? Yang membunuh pun masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Ya? Dua-dua kena masuk neraka. Kalau dia sengaja nak bagi orang mati. Kalau sengaja nak bagi orang tu mati, tak boleh. Tapi
dikatakan penyerang Hamas yang membunuh Israel tu, dia mati syahid Ustaz? Macam mana tu? Kerana dia tu musuh Tuhan. Dia musuh Tuhan. Dia mengatakan bahawa dia yang paling berkuasa dalam dunia ni. Padahal yang berkuasa siapa? Allah, ya. Dia musuh Allah tu. Jadi orang yang menentang Yahudi tu bukan Israel, ya, Yahudi. Israel itu nama bangsa. Yahudi tu, yang agama Yahudi tu. Dia dikira syahid. Lepas tu dia suruh kita berperang menentang dia. Jadi mereka tu kerja yang betul, melakukan kejahatan aja. Tak pernah melakukan kebaikan. Tu orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang ni. Sampai apa? Sampai bila-bila? Allah kata apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani melainkan kamu ikut cara hidup mereka. Baru dia redha. Dia redha tak ada buat apa-apa lah. Kalau tidak mereka takkan redha. Dia orang Islam, dia mana pernah redha. Kita pun tak boleh redha dengan dia. Kita minta dengan Tuhan, janganlah jadikan aku ini ikut cara-cara Yahudi dan cara-cara Nasrani. 17 kali sehari kita baca ni. Ujung kali apa aja? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu guna akal. Kita tahu yang mana betul, yang mana salah, yang mana mudarat, yang mana manfaat. Itu guna akal, ya. Nak ada syariat. Kalau tak dapat akal yang sejahtera. Mari kita sejahtera. Akal yang waras. Itu akal waras. Tak sejahtera, kalau tak waras tak sejahtera lah. Akal yang waras dan akal yang sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Allah ada datang ke undang-undang. Ada berapa undang-undang Allah datang kan? 5. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Wajib. Yang kedua haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu yang haram. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok buat. Yang keempat? Yang keempat? Ya Allah. Yang keempat? Makruh. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok. Yang kelima? Harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus, ya. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus, ya. Itu 5 hukum tu, memandu manusia supaya hidup dengan sejahtera. Supaya orang lain tak ada binasa. Orang lain tak ada kerosakan, tak ada. Tak ada kena orang lain. Tak ada menduka citakan orang lain. Dia ada 2 hubungan tu. Satu hubungan dengan Allah, lagi satu hubungan sama manusia. Itu gunanya akal, ya. Boleh fikir. Jadi kita kalau ada akal tu, berpandu dengan 5 hukum tu, selamat dah manusia. Selamat dah manusia. Selamat. Ada bergaduh-gaduh ke manusia? Ya. Ada orang benci ke dengan manusia? Boleh benci antara satu sama lain? Boleh tak? Tak boleh, kerana itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Benda yang haram. Bergaduh tu haram. Hasad dengki tu haram. Okey apa? Mengenai orang tu haram, menzalimi orang lain tu haram. Jadi aman damai dunia ni kalau semua orang ikut Islam. Kalau semua orang ikut Islam, dunia ni aman damai, tak ada bergaduh, tak ada berperang, tak ada bunuh, tak ada apa lagi, ya. Elok je. Kerana dia
Hidup dengan aman damai aja. Tapi manusia ni memang dia jadi orang itu. Ya. Itu sebab bila Allah nak jadikan manusia, Allah kabur pada malaikat. Malaikat pun heran. Maksudnya dia tahu apa yang akan berlaku pada manusia. Tak orang dengar ke ayat yang Allah baca dalam Quran tu, surah Al-Baqarah aja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu kepada malaikat, aku nak menjadikan manusia di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah. Nah. Malaikat bertanya, "Ngapa kamu nak menjadikan satu makhluk yang kerjanya berbunuh-bunuhan, yang kerjanya menumpahkan darah aja?" Dia dah tahu tu. Sedangkan kami malaikat apa kerja kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami tu sentiasa bertasbih kepada kamu. Malaikat tu bertasbih aja kerjanya, memuji kamu aja. Menyatakan kamu tu sempurna segala-galanya. Maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Dan sentiasa bertakdis kepada kamu. Takdis tu macam tasbih juga, memuji dia. Itu malaikat kerjanya. Apa Allah jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahulah apa aku nak buat. Kamu mana tahu? Contoh itulah. Maknanya qala inni, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah boleh buat apa yang Allah suka. Yang kehendak Allah tu. Maka jadilah manusia. Macam mana manusia? Berbunuh-bunuh tak? Di mana? Di dalam apa zaman pun ada dah manusia berperang. Daripada zaman batu lagi manusia tu perang antara satu sama lain. Kerana manusia tu ada musuh. Apa musuhnya? 5 musuh manusia. Yang pertama manusia yang beriman tapi hasad dengki. Yang kedua orang kafir yang sentiasa nak membunuh dia. Wa kafirun yuqatiluhu. Yang ketiga orang munafik yang sangat benci kepada dia. Yang keempat syaitan. Ini musuh yang tak nampak ni. Yang selalu menyeru kepada kejahatan. Syaitan selalu menyeru kepada kejahatan, nak menyesatkan kamu. Wa syaitanu yudhilluhu. Syaitan sentiasa nak menyesatkan kamu. Yang keempat hawa nafsu. Hampir ini ya. Yang sentiasa apa? Yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu musuh kita. Musuh yang kafir itu ada munafik ya. Yang ketiga munafik. Yang pertama orang beriman yang hasad dengki. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik yang sentiasa benci kepada kamu. Yang keempat syaitan. Yang kelima hawa nafsu. Itu 5 musuh orang beriman. Nabi kata ni al-mu'minu baina khamsin syada'ida. Orang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama mu'minun yuhsiduhu. Orang beriman yang sentiasa hasad dengki padanya. Dia beriman tapi hasad dengki. Tak mau ikut perkembangan Islam. Tak mau bersama dengan Islam ni. Dia benci kepada Islam. Hendakkan Islam tu jangan diamalkan. Ada ke orang beriman itu? Itu orang beriman. Tapi dia mengaku diri dia beriman. Tapi dia hasad dengki dengan orang yang beriman. Orang beriman yang dengki itu mana Ustaz? Dia beriman. Orang yang tak hendakkan mengamalkan Islam dalam hidup dia lah. Kita berjuang Islam dia marah. Dia tak suka. Kita takbir dia marah. Kalau kita takbir dia marah. Jangan takbir sebab marah tu. Takbir tak boleh. nak menjadi orang. Jangan kata orang tu kafir tak boleh. Kalau tak boleh kata orang tu kafir, kita kena ubah ayat Quran lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kena ubah. Qul ya ayyuhal non muslim. Tapi ada tak sekarang ni larangan orang mengatakan orang kafir sebagai kafir? Ada tak orang melarang? Itu orang beriman yang tapi hasad dengki. Mu'minun yuhsidu. Orang beriman tapi hasad dengki dengan dia. Nak menghadapi orang ini kita kena sabar dulu. Kena sabar je. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Kalau boleh, kalau bagi lagi apa? Kita balas kejahatan dia tu dengan kebaikan. Buat baik dengan dia. Ini Nabi khabar ni. Ahsin ila man asa'a ilaik. Buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kamu.
Ini yang dilakukan oleh Nabi. Dia buat baik kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan kepada dia. Dia berdakwah di Taif. Dia balingnya dengan batu. Orang Taif tu baling dia dengan batu, baling dia dengan najis, baling dia dengan kayu, baling dia dengan apa saja. Sampai malaikat menggeram. Luka-luka badannya. Malaikat bagi tawaran pada dia, ya Rasulullah, izinkan kami menghempak kepala-kepala orang di Taif ni dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang keliling ini. Apa jawab Nabi? Jangan. Jangan. Mereka buat demikian bukan mereka marahkan aku. Mereka tak tahu lagi. Di doanya pula mereka. Di doanya pula mereka. Apa doanya? Masyhur doa ni. Apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Kerana mereka ini belum tahu. Jadi itu di doanya. Supaya beri hidayah. Bukan suruh ya Allah musnahkan mereka. Tak ada. Suruh bagi petunjuk. Dan akhirnya orang Taif itulah yang banyak memperjuangkan Islam. Banyak yang beriman dan memperjuangkan Islam. Itu orang Taif. Kerana doa Nabi itu. Itu Nabi. Siapa boleh buat? Macam Nabi. Kita tengah berjalan, tampuk ada orang. Kita pun seluk poket. RM10 ikhlas. Siapa boleh buat angkat tangan? Kalau saya boleh buat, saya try ni. Dapat RM10. Itu dia. Ustaz, macam mana doa tadi? Ya? Macam mana doa tadi? Gimana? Doa tadi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Cakap Melayu lah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku. Orang Taif itu kaum dia. Lagi, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dia tak tahu yang sebenarnya. Itu doanya. Itu musuh yang pertama. Musuh yang kedua apa? Orang kafir. Orang kafir itu sentiasa nak berperang dengan dia. Tengok. Daripada zaman batu lagi. Orang zaman batu mana dia beriman. Berperang je kerja je tak? Betul tengok. Orang Jerman berperang seluruh dunia. Hitler. Mana orang beriman? Berperang dengan Eropah. Berperang dengan Rusia dan sebagainya. Kemudian sampai berlaku perang dunia yang pertama. Kemudian berlaku pula perang dunia yang kedua. Orang Jepun. Seluruh Asia ni diperintahnya. Dijajahnya. Itu orang Jepun. Betul? Di Malaysia ni ada tak komunis? Ada tak komunis menjajah Malaysia ni dulu? Seminggu. Kemudian mengamuk pula. Orang Melayu mengamuk. Itu berlaku di Malaysia ni. Di Indonesia begitu juga. Yang 13 Mei tu ke Ustaz? Tak maksudkan 13 Mei. 13 Mei lah, lama lepas itu. Ini tahun 40-an ni. Zaman komunis dulu ya. Ramai orang Melayu yang mati dibunuh oleh orang komunis tu. Dibawa sesudah dah hilang je. Tahun 40 Ustaz kami bertanya. 40-an saya tak tahu masa itu. Masa itu saya kecil lagi. Saya dah ada. Tapi kecil lagi. Tahun 40 begitulah. Tahun 40-an ya. Saya lahir tahun 42. Masa itu komunis sedang berkuasa ketika itu. Seminggu je dia berkuasa ya. Lepas tu Jepun pula datang. Menjajah. Jepun datang tahun 42. Saya baru lahir Jepun datang. Kemudian lepas Jepun datang pula Inggeris. Dalam kata itu semua tu kerjanya menjajah aja kerja zaman. Itu manusia hari ni. Macam mana kamu boleh kufur sedangkan kamu mula apa tak ada. Kamu tak tahu. Betul aku hidupkan kamu. Allah hidupkan dia. Kemudian Allah matikan. Tak lama lepas tu mati. Tengok. Sahabat-sahabat kita banyak yang dah mati. Nunggu kita, giliran kita nak mati ni. Kemudian udah mati. Hidupkan balik. Hidup balik besok. Dah berlaku hari kiamat besok semua hidup balik. Masa itu tak ada mati-mati lagi. Mengapa dia hidup kembali? Untuk menerima balasan dari apa yang telah kita lakukan dalam dunia ni. Everything you do in this world will be accounted for. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Semua akan diambil kira.
Kamu buat baik, dibalas dengan baik. Kamu buat jahat, dibalas dengan kejahatan. Itu hidup ni. Tak pernah dengar ayat Allah ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kalau buat baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau buat jahat, dibalas dengan kejahatan. Itu hidup ni ya. Jadi apa guna kita mencuri? Apa guna kita merompak? Apa guna kita bunuh-bunuh? Apa guna kita bergaduh-gaduh? Sedangkan kita akan dibalas tentang apa saja yang kita lakukan dalam dunia. Kalau beriman lah. Tapi manusia hari ni banyak beriman ke banyak yang tak beriman? Banyak yang tak beriman. Tak percaya dengan hukum Allah Ta'ala. Itu akal yang tidak berpandu dengan syariat. Kita cerita akal ni tadi. Dia tidak berpandu dengan syariat. Yang haram pun buat juga. Yang makruh pun buat juga. Yang wajib tinggalkan juga. Yang sunat tak nak buat. Juih je bibir dengan sunat. Sunat. Ya tak? Puasa sunat. Sunat. Sedekah sunat. Sunat. Zikir sunat. Sunat. Sunat je. Juih bibir. Itu kita ni manusia ya. Belum habis baca lagi ni. Jadi taman ni saya baca tadi. Musuh orang beriman tadi 5. Yang pertama tadi orang kafir. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik itu benci kepada orang beriman. Dia tak suka. Dia pura-pura beriman tapi sebenarnya kafir. Yang keempat, ini kita tak nampak syaitan. Syaitan ni kerja apa? Menyesatkan manusia. Wa syaitanun yudhillu. Orang syaitan tu sentiasa menyesatkan kamu, menyesatkan mereka. Ya, itu kerja syaitan. Hari ini siapa ngajar? Haji Ibrahim tak lah, henti je lah, apa buat ni? Dia bukan pandai pun, dia bukan ustaz pun, dia cikgu je. Langsung tak datang. Siapa yang menyesatkan tu? Syaitan. Kalau datang juga, syaitan biarkan je kan? Apa buat syaitan? Dia bawanya senjata supaya kita tidak menumpukan perhatian kepada pengajian. Ingat apa senjata bawanya? Mula-mula bukan gincu, mula-mula apa? Celak. Bila kena celak syaitan apa buatnya? Ngantuk. Ada yang dah habis tu angkat, tengok ke belakang, ada dah habis tu. Tak berjaya. Dia kecewa ke? Balik ke dia? Tidak, dia bawanya senjata yang kedua. Apa bawanya? Gincu. Bila kena gincu syaitan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Saya digincu Ustaz, asal tanya je Ustaz. Bertanya lain. Bertanya bukan gincu ya. Gincu ni saja sembang. Ni gelang ni beli di wang Klian. Ustaz tengah ngajar. Ustazah tengah ngajar. Tambah kalau ustazah yang tak ada perhatian tau. Dia biar aja orang sembang. Ada jenis apa tu tau? Ada tak? Cikgu pun dia dah habis tu. Lantaklah komen melompat-lompat belakang tu. Dia tak peduli. Ada jenis apa tu? Itu kena ada gincu syaitan lah tu. Yang ketiga, tak berjaya juga. Dia bawanya apa? Dia bawanya tongkat. Tongkat. Syaitan tu buat tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu. Itu mula gelisah tu kau mula itu duduk atas bangku ni boleh jalan sikit. Kalau bersilir lagi teruk. Mula bersilir betul selemput, bersilir balik, rasa-rasa nak baring segan pula ustaz di depan. Sudahnya angkat tangan, minta izin. Dia minta izin juga. Nak bangkit, ingat ustaz tu dia nak kencing. Dia pun pergi. Dia pun keluar, ustaz pun ngangguk dah, dia pun keluar lah. Bila keluar macam tu dia ambil motor tu sorong. Udah jauh daripada tempat itu, baru dia start dia pun balik. Berjaya lah syaitan. Itu dia syaitan ya. Yang kelima apa? Hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Hawa nafsu tu apa? Diri kita ni. Diri kita ni itu nafsu. Nafsu tu diri sendiri. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Mari kita menari, mari kita berjoget, mari kita berzina, mari kita minum arak. Itu nafsu menyuruh. Sentiasa kepada kejahatan ya. Alright. Itu musuh kita kena jaga yang tu. Itu sebab malaikat heran, mengapa kamu nak jadikan makhluk jenis itu?
Tapi kata Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Ya? Sebab itu Allah datangkan apa? Allah datangkan balasan syurga dan neraka. Syurga untuk orang melakukan kebaikan, neraka untuk orang melakukan kejahatan. Ada nikmat, ada seksa. Syurga tu nikmat aja. Nanti kita cerita bab syurga kalau sampai masa yang esoknya. Kita dah baca tentang syurga pun. Sarul Salikin dah habis dah baca? Dah habis ke belum baca Sarul Salikin? Ada dah bab syurga dalam Sarul Salikin? Jauharul Mahub dah habis dah baca? Perempuan dah banyak, kita dah tamat. Jauharul Mahub ada cerita syurga. Sarul Salikin dah ada cerita syurga. Hidayatul Salikin ada cerita syurga dan neraka. Semua ada cerita. Ya? Dah banyak orang kita tamat ni. Dah boleh ngajar ni. Tak boleh ngaji lagi dah. Saya ngajar ni asalnya macam perempuan ni juga lah. Mana dah kita depan toko. Tapi saya walaupun belajar betul-betul lah. Ada nota, ada rekod, balik dengar balik apa yang dibelajar. Itu yang boleh ngajar tu. Bukan saja balik rumah nota tu simpan tak mana-mana. Tunggu time dia tu baru buka balik. Itu tak ada ya. Ini patutnya apa itu kita ni. Baru dia tahu. Mesti ada cita-cita nak ngajar. Baru dia boleh ngajar. Baik. Itu akal ya. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera. Akal yang waras, akal yang sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Undang syarak tadi 5 tadi ya. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Ya. Syarak perlukan akal. Nak semayang kena hafal. Fatihah kena hafal. Kalau dia bingung, tengin, tongong, bangang, jenuh dengan baca tak dapat, baca tak dapat, boleh ke semayang? Fatihah tak betul ke? Rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? Udah. Rukun qauli ada berapa? Rukun bacaan dalam semayang ada berapa? Rukun semayang 13. Ya. Ada terbagi pada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ada berapa? Kena ganjang pekak balik. Ada 5 rukun qauli. Apa qauli? Rukun bacaan. 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat dekat Nabi. Yang kelima salam. Itu rukun apa keluarnya? Qauli, rukun bacaan. Boleh tak kita buat rukun qauli itu dengan dalam hati je, boleh tak? Tak boleh, mesti disebut. Paling kurangnya dengar telinga sendiri. Sekira-kira dengar sendiri, bukan mesti dengar ya. Sekira-kira dengar sendiri. Itu rukun qauli. Kadang-kadang takbiratul ihram tak betul. Allahu akbar. Betul ke? Allahu akbar. Benar. Betul ke? So betul. Tak betul. Dia mesti ak. Jangan dikolkolahkan kaf tu. Jangan Allahu akbar. Tak betul. Akbar tak betul. Dia nak ak keluar angin. Hamas ya. Bukan Hamas yang berperang dengan Yahudi tu. Artinya keluar angin. Ak. Allahu akbar. Jangan panjangkan bar tu. Jangan Allahu akbar. Tak betul. Yang boleh panjang apa? Allah tak apa. Allahu akbar. Itu boleh. Ak tu pun tak boleh panjang. Allahu akbar. Betul ke? Betul ke salah? Kena sebut betul-betul. Itu rukun qauli ya. Itu baru takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Fatihah yang banyak masalah. Di antaranya apa? Tambah orang membuat semayang. Dia memang bukan bunyi. Kadang wasal pindah, waqaf pindah. Dengar lalu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Dengarkan lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Apa salahnya? Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Kalau nak waqaf,
Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Dengar ke cakap saya ni. Kalau nak wasal, kalau nak sambung, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mi tu nak ada. Jangan matikan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul. Banyak salah ni. Fatihah ni satu sesi. Tak habis-habis ya. Ada aja. Itu yang ketiga, tayat akhir. Yang banyak orang tayat akhir ni apa? Yang kedua tu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak betul tu. Ka tu jangan panjang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Nak ngajuk pekah balik ni. Okey apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang salah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Allah salah. Mad arid li sukun mesti berapa harakat? 2 4 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Paling kurangnya 2 harakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru betul. Mula-mula ada salah tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak betul tu. Dia mesti tu lillah. Ini nak semayang ni. Tadi subuh dia dah semayang. Macam mana bunyinya? Itu tahiyat akhir. Wajib tu tau. Kalau tak betul baca tahiyat akhir, tak betul lah bacanya. Tak betul baca, tak sah semayangnya. Tak sah semayangnya macam orang tak semayang. Kena ulang balik. Siapa ngajar fiqh sini kena ulang balik. Mad arid li sukun tu mesti 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Paling komannya 2 harakat. Jangan kurang daripada 2 harakat. Begitulah seterusnya. Kemudian apa? Selawat. Selawat tak ada masalah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tu bukan wajib pun. Boleh tak kita tinggalkan Sayyidina? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Tapi dengarlah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sunat. Wa ala ali sunat belakang. Dia yang wajibnya Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad Ustaz, berkolah tak? Ujung lah. Berkolah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, selawat, salam. Salam banyak orang salah ni. Salam apa? Yang sebenarnya, Assalamualaikum. Hakum je ya. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Itu salam orang Melayu. Assalamualaikum. Panjang betul. Assalamualaikum. Itu orang Melayu tu. Dia patut Assalamualaikum. Kadang-kadang dengar salam je. Assalamualaikum. Kadang tu imam mendengar begitu juga ya. Tak betul tu. Itu rukun qawli. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li ada berapa? Ada 7. Yang pertama rukuk. Yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk antara 2 sujud. Yang kelima duduk tahiyat akhir. Lagi? Yang pertama tadi Ustaz apa Ustaz lagi? Yang pertama berdiri betul. Berdiri betul tadi. Saya mensilap ni. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara 2 sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Yang ketujuh tartib. Apa tartib? Yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Yang banyak orang salah, yang batal sembahyangnya ketika i'tidal. Itu nombor 1 banyak. Ketika berdiri betul pun ada orang salah. Ada orang tak betul, dia tak sedar, dia batal sembahyang. Contohnya apa? Dia tinggi lampai, kurui pula tu. Apa tu? Bila dia berdiri tu, Allah bismillahirrahmanirrahim. Tengok saya ni. Bukan elok mana, tengok je.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nampak kata ini apa sifat? Bergoyang-goyang. Batal. 3 gerak berturut-turut pokoknya. Batal ya. Itu rukun apa? Rukun fi'li. Yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi tu niat dalam hati ya. Niat tu. Alright, itu tentang syariat ya. Nak ada akal juga. Kalau bingung, kalau akal tak boleh berfikir, macam mana? Tak sah semayangnya ya. Itu baru semayang, belum puasa lagi, belum naik haji lagi, belum umrah lagi dan sebagainya. Itu kena ada akal yang berfungsi dengan sempurna. Itu sebab yang wajib orang melakukan syariat Allah ni, di antaranya mesti akil. Apa akil? Akalnya sempurna. Ya. Akalnya bukan akil hai itu penasyid, penyanyi. Ini akil itu artinya akal sempurna. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Dia mukallaf lah. Mukallaf itu. Dia ada empat tanda mukallaf, 4 syarat mukallafnya. Yang pertama akil. Yang kedua baligh. Yang ketiga sempurna panca inderanya. Yang keempat sampai seruan dakwah kepadanya. Itu mukallaf ya. Alright. Tadi ya mesti melainkan dengan akal. Walhasil antara kedua-duanya itu kelaziman. Apa arti berlaziman? Tolong menolong antara satu sama lain. Dia mesti ada dua-dua. Ya. Akal dengan syarak itu mesti berlaziman. Akal tu apa melengkapkan syarak, syarak pun melengkapkan akal. Ya. Itu berlaziman. Ya. Bantu-membantu antara satu sama lain. Komplement mengkomplimenti. Betul, tidak entah. Saya pun tak tahu. Ya. Dia melengkapkannya. Melengkapi antara satu sama lain. Itu melaziman ya. Dan berhajat antara satu sama lain. Akal hendakkan syarak, syarak hendakkan akal. Tak boleh tinggal dua-dua tu ya. Iaitu akal berhajat kepada syarak dan syarak pun berhajat kepada akal. Kemudian baru akan datang kita baca bahagian hukum akal. Dia ada bahagian. Hukum akal tu ada bahagian dia. 3 bahagian hukum akal. Bahagian ya. Yang pertama apa? Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Itu hukum akal. Akan kita baca insya-Allah akan datang ya. Dah dekat ke sebelah dah. Patut 10.30 berhenti ya. Alright. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh. Banyak dengan apa? Saya semayang. Berimam. Masa saya dekat pertama imam baca ayat, saya ada seekor nyamuk hinggap ke hidung saya. Saya perasan saya takwa. Dan saya perasan dia jatuh atas dada saya ni. Saya fikir, ini bangkai dan di baju aku ni saya tak sah semayang. Saya pun sudah semayang. Boleh ni Ustaz? Apa yang jatuh? Nyamuk, betul? Saya takwa. Masa dia jatuh, nampak dia Bangkai atas anak tu. jadi saya fikir bangkai di badan kita yang sedang bersemayang. Tepin dia dulu. Dia kalau sekejap tak apa. Kalau lama jatuhnya tak boleh. Tapi kalau sekejap dia keluar itu tak apa boleh ya. Ada bangkai di pakaian solat saya. Itulah kalau sekejap tak apa. Walaupun bangkai nyamuk boleh. Keping jatuh atas sejadah tak apa? Tak apa, jangan sujud atas sejadah lepas tu. Dia atas pakaian tak boleh. Atas sejadah tak apa. Atas lantai tak apa. Tapi biar sekejap, jangan lama juga tak boleh. Kalau lama kena mufaraqah ya, kena berhenti. Saya pula saya berdiri, lepas tu saya orang nyamuk dah pasti. Lepas tu saya masuk dengan imam balik. Boleh ke? Tak boleh berhenti saja sengaja nak memberhentikan sembahyang hukumnya haram. Jadi yang benda yang boleh teruskan. Bila dah berhenti tu nampaknya minta ampun dengan Allah. Astagfirullahalazim ya. Kerana kalau dia lekat sementara, dekat apa sekejap aja, dibenarkan ya. Dimaafkan walaupun dia bangkai lipat boleh, tapi apalah
Tepis cepatlah ya. Jangan terus, jangan sengaja-sengaja nak menghentikan sembahyang. Okey, lagi. Habis. Oh, 5 kali habis. Sekian dulu. Dah nak balik ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.